Assalamualaikum TikTok. Masyarakat TikTok, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang saya lagi Maha Penyayang. Tajuk kita ialah falsafah hidup bersama ayat Allah. Falsafah hidup bersama ayat Allah ni waktu tahajud ya, 4.35. Alhamdulillah. Jadi kita bersantai dengan kopi. Dengan juga ada orang perkenalkan saya, ini jamu bersama dari India. Dia campur dengan cinnamon. Dia campur cinnamon masuk dalam kopi. Alah, kopi 2 kapal ke apa? 2 api ya. Ya. Lepas tu ada ni dicampurnya kopi panas. Satu kenikmatan. Ini keajaiban. Ciptaan Allah ni satu keajaiban lah. Dalam hidup kita ni, diri kita ni satu keajaiban. Bukan kata tak perlu, sebenarnya tak perlu kita tengok keajaiban lain kerana ayat Allah ni saksama. Dia kata cari keajaiban, tanda-tanda kebesarannya di ufuk, di luar sana dan juga dalam diri kita dan juga tanaman. Ini macam al-kahwa. Bismillah. Al-kahwa ni kopi bersama dengan jamu-jamu, orang dengar kotom lah, di Thailand ada cannabis lah. Ini jamu bercampur cinnamon dan dia detox kita. Juga nak detox kita memanglah saya tengah menyokong produk Profesor Mustafa Ali Muhammad, mengkaji, dan inilah falsafah hidup saya mengkaji. Dan ada orang kata kena pergi berguru, kena pakai ketayap. Okeylah, sekarang pakai ketayap. Perlu pergi berguru. Sebenarnya ada guru, alhamdulillah. Ada guru-guru, bukanlah memandai. Tetapi apakah maksud bila kita sudah ada guru atau kita dapat ijazah, kita berhenti belajar? Ada tak maksud begitu? Kalau begitu bermakna berhenti belajar lah ya. Falsafah hidup bersama ayat Allah bermakna senantiasa pergi belajar, sentiasa mencari makna dalam hidup. Bukan semestinya kita berhenti. Jadi banyak kita ni fixated lah. Kita ni ada image. Ini image. Sebenarnya rambut serabut yang pakai ketayap. Biarlah. Susah dah 2 kali gunting masih. Tapi tak apa. Falsafah hidup, dia dinamik, dia boleh kata volatile organik. Hidup kita ni sebenarnya setiap sel dalam badan kita berubah. Boleh kata dalam 2-3 bulan tu 90% diri kita ni hilang secara jisim, tapi masih kekal diri kita. Roh kita, nafsu kita, perasaan kita masih kekal. Jadi kita ni semua dalam alam tafakur lah. Bila kita kata ayat Allah, jangan silap faham ayat Allah hanya Al-Quran. Kerana Allah sebut dalam Quran bahawa ayat dia adalah wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Iaitu dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah langit dan bumi. Ya, dalam diri kita, dalam ufuk, dalam kejadian manusia. Kita menikmati kopi ni pun saya kata tadi. Kita dah panas tu satu kenikmatan, sejuk itu satu kenikmatan, lidah kita satu kenikmatan, berbagailah. Tapi falsafahnya ialah tanda-tanda semua ini, dan dia buat kita berfikir. Kalau kita campur dengan orang berhikmah, campur dengan guru yang baik ini, dia bukan jenis mengajar copy paste, dia bukan mengajar sesuatu tambah berfikir, dan dia ajak kita berfikir. Waalaikumsalam. Uncle duduk mana? Uncle duduk Taman Muda Ceras sekarang. Dah time ke masuk
Oh, dah lama ke masuk Islam? Ya, agak lama lah. 42 tahun dulu. Tahun 80, 1980. Mungkin adik pun belum lahir. Jadi, Uncle suka cerita bab Uncle masuk Islam. Kerana dia satu peristiwa hidup dan dia juga ada banyak makna. Banyak benda tersurat, tersirat, banyak benda saya sedar kemudian. Contohnya, saya sedar bahawa sebenarnya saya terdedah kepada ayat Allah sebelum masuk Islam. Semasa saya umur 13. Semasa minum Milo rumah jiran yang tak rotan anak, saya dah timbul kesedaran bahawa hidup kita ini tak ada pilihan. Jadi, saya tak minta dilahirkan Cina. Saya tak minta dilahirkan tahun sekian. Saya tak minta dilahirkan dengan keluarga sekian. Sama ada baik atau buruk. Jadi, dia timbul, dia ada hikmah. Ya, jadi ada orang dia terpaut kepada satu peristiwa. Oh, aku kasih dia saja. Sebenarnya, putus hati ke cinta ke ada hikmah. Kamu terjatuh ke ada hikmah. Semalam saya keluar dengan kereta, ada motosikal potong dari kiri Allah. Jadi saya berhenti, saya horn dia macam marah ke, nak apa ke, nak pukul ke. Saya bersedia lah kerana kadang kurang ajar sikit lah yang jenis berlumba. Dan ada yang di cerah sini, orang kampung tak pakai helmet, pakai motor. Apakah falsafah hidup mereka dan keluarga mereka? Tetapi maksud saya marah. Saya ambil video klip, saya nak viralkan, tapi saya terfikir saya ikut emosi. Dan kita ni zaman TikTok ni nanosecond 2 saat saja beli, 2 saat saja beli. Jadi TikTok dari China dia pandai, ini panggil push marketing, impulse. Itu sebab shopping kompleks banyak barang. Kita tengok aja beli. Kita banyak duit sebenarnya. Jadi itulah falsafah hidup adalah berfikir, dan musuh falsafah hidup kita emosi yang marah. Baru masuk Islam tu umur angka berapa? 18. Saya ni hao Hashim. Wah, hao lah. Nasib baik saya kenal itu ni hao. Cantik tulisan Cina Dia bergambar. Ya tak? Saya kebetulan umur 18. Ya. Macam saya cerita umur 13 saya dah ada kesedaran Islam ni bukan bermakna satu label atau satu grup. Islam ni salam, dia taslim, dia sujud, dia menyerah. Jadi bila kita menyerah kepada satu kuasa, bukan satu kuasa, ini syirik juga, apa-apa kuasa pun, tapi kuasa yang mutlak, penjadi yang tak ada asbab, yang tidak dicipta. Lam yalid wa lam yulad bermakna tidak dicipta dan tidak ciptakan. Dalam Aristotle dia namakan the fourth cause, penyebab keempat. Penyebab pertama ialah kenapa awak cakap? Ada gelombang, ada gerak, ada fikir. Siapa yang bagi awak fikir? Adalah janjian daripada alam, daripada macam mana awak terjadi. Daripada DNA ayah aku. Macam mana ayah engkau terjadi? Daripada ayah dia. Macam mana ayah dia terjadi? Nenek moyang dia macam mana? Nenek moyang dia jadi. Akhirnya semua teori evolusi daripada air. Jadi Aristotle menyimpulkan penyebab keempat. Penyebab keempat ialah dia itu tak ada penyebab dan tidak disebabkan. Sebiji lam yalid wa lam yulad. Itu sebab Ibn Sina kata pemikiran Aristotle ialah yatafakkarun Al-Quran. Dan dibantah oleh Imam Al-Ghazali. Ditulis dalam Tahafud Al-Falasifah. 20 tahun kemudian Ibn Rushd mendebat balik Imam Ghazali dengan kitab Tahafud At-Tahafud. Saya tengah baca, bukan mudah baca Tahafud At-Tahafud, kita boleh Google dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Mendalam, contohnya dia kata Allah hanya kenal diri dia. Jadi macam mana dia tak kenal saya? Sebenarnya awak tak wujud, hanya dia saja wujud. Jadi mendalam falsafah ni deep. Dan saya seronok memikirkan. Tapi hari ini kita hidup dalam alam dunia. Contoh saya sebut tentang sihir. Saya tak ada ustaz yang setuju dengan saya. Tak ada ustaz yang setuju saya. Saya kata ini tafsir saya. Sihir tu tak ada. Boom, orang semua tanya macam-macam. Ada orang kata baik awak jual ini baik awak jual ini ubat
Habatu sauda sajalah. Awak jual ini sajalah. Apa maksud mereka? Mereka troll. Lebih kurang mereka peli lah. Mereka kata, awak jangan bincang agama lah. Ya, awak tak berguru. Sebenarnya Apek ada guru. Tapi takkan saya nak cerita, saya ada guru. Awak tak ada ilmu. Alhamdulillah. Allah kendaki saya ada sedikit ilmu. Awak tak tahu bahasa antal arif tu. Taklimatul lugha tu Arabi. Antal masyghul. Jadi maslahah umum, maslahah manusia. Ini maqasid syariah. Faham ke apa maqasid syariah? Kepentingan umum, masyarakat merata. Masyarakat saya lain, masyarakat orang lain. Ada masyarakat yang terlalu kuat sihir. Ada masyarakat terlalu kuat khurafat. Macam mana orang nak berdepan dengan dia? Macam masyarakat saya. Dia terlalu kuat kebendaan. Jadi takkan saya nak beritahu dia sihir tak ada. Dia memang tak kisah sihir. Sihir dia duit. Saya kena beritahu dia benda yang kata duit tu tak ada. Baru dia terkejut. Masyarakat yang percaya kuasa New World Order. One World Order. Dajjal. Jadi saya akan beritahu dia Dajjal tak ada. Illuminati tak ada. Elit tak ada. Agenda 21 tak ada. Bila saya nak kejutkan dia. Ya? Syekh Abdul Qadir, Syekh Sufi saya, beritahu apa kepada orang Eropah? Tuhan tak ada. Tuhan tak ada, dia kata. God is dead. Tuhan sudah mati. Sebenarnya itu ungkapan Nietzsche. Friedrich Nietzsche, seorang ahli falsafah Jerman yang mempengaruhi di abad kelepas. Dia kata God is dead. Dia seorang bekas Kristian yang anarkis, yang controversial. Tapi ini menimbulkan kesedaran. Saya dulu tak percaya Tuhan, atheist. Tapi rupanya itu jalan tafakur Allah letak saya. Nabi Ibrahim AS di dalam Al-Quran pernah mengeluarkan ungkapan, ini matahari hebat, itu Tuhan aku. Itu fahaman Zoroastrian. Bukan Nabi dia beriman kepada matahari, dia tunjuk contoh. Matahari hebat, dia Tuhan aku, dia jalan tafakur sebagai contoh. Lepas tu matahari terbenam. Saya tak sukalah Tuhan saya boleh terbenam. Power sihir ni boleh hilang. Sebenarnya tak ada pun. Jadi, lepas tu dia tengok bulan. Ni malam bulan purnama. Siapa cuba keluar sekarang, kalau clear sky, semalam saya tengok besar kebesaran Allah. Kebesaran Allah di mana-mana. Wa min ayati bismillah. Besaran Allah di mana-mana, ya. Hai Abah Syaril Zaidi, anak aku ke? Hai anak. Okey, aku banyak anak ni. Saya tak ada pusaka nak, melainkan ayat Allah, ilmu Allah. Itulah saya beritahu anak-anak saya. Jadi bila bulan tu naik, Nabi Ibrahim AS kata, saya tak sukalah benda yang terbenam. Hanya bulan mengawal malam yang tenang. Itulah Tuhanku. Ya, itu contoh. Lepas tu Tuhan, bulan tu terbenam. Saya tak suka benda yang hilang, dia kata, yang tak ada kuasa. Maka dia kembali kepada tauhid. Itu contoh. Dia memang dalam tauhid Allah. Dia Al-Hanif. Dia mencari kebenaran. Nabi Ibrahim AS memberikan contoh. Wallahualam. Tapi dia memberikan contoh manusia ini. Dia tengok satu benda yang power. Dia beriman kepada power tu. Dia nampak duit. Dia beriman dengan duit. Ini bangsa saya lah. Dia ada syirikan dia. Duit. Bila saya kata duit tak ada power, baru dia terkejut. Ada kaum lain, dia beriman kepada benda-benda yang syirik, benda sihir, benda buatan orang, santau. Kenapa saya sebut dia beriman? Kerana dia sentiasa menyebut-nyebut. Penunggu. Dalam keluarga saya tak disebut begitu. Keluarga saya Kristian, tapi mereka kebendaan. Mereka asyik sebut duit. God, money is my God. My God is money. Ini tidak asing. Ini bukan ungkapan ganjil bagi orang Cina. Sekian bangsa saya. Ramai. Kawan saya ini sembah wang. Ada wang, ada lubang. Bukan dia tanya ada jalan. Kerana lubang itulah dia buat wang. Kalau jalan,
Tak adalah kontrak nak buat duit. Jadi bila kita berdepan masyarakat macam tu, kita kena berfikir. Jangan kita kata, jangan sembawang. Lu sangka dia tak faham ke? Lu sangka dia bodoh ke? Faham manusia ni cerdik hari ni. Atau kita beritahu nak belajar kuat-kuat ke nak, dia tahu lah kenapa main game. Naluri dia. Jadi macam mana nak pecah? Anak saya dulu semua kaki game, dua lelaki tu. Saya ada empat anak, dua perempuan, dua lelaki. Jadi dua lelaki tu kaki game. Saya pukul, dia masih main game. Dia pergi ponting, pergi cyber cafe. Macam mana nak buat? Jadi akhir saya gunakan akal. Saya gunakan taktik. Saya kata, anak, bagaimana kalau awak boleh main game setiap hari? Dota, anak Nasim masa tu umur baru 15. PMR. Awak pergi fail PMR kau. Mak dia pun kata, oh gila lah. Ya, saya doa hajat anak aku PMR fail. Masa tu tahun terakhir PMR, sebelum PT3. Orang lain doa hajat, beradilah anak aku PMR 7A, 8A, cemerlang. Saya pula doa sebaliknya. Tuhan kami, kurniakan kami anak yang fail, bodoh. Pasal saya dah cuba ikhtiar, dia asyik main game. Saya pun beritahu dia, bagaimana kalau kamu main game je setiap hari? Abah, papa benarkan. Okey. Something wrong, but okey. Bagaimana kalau awak tak perlu pergi sekolah? Lagi okey. Awak tak payah bangun pagi. Okey. Satu syarat, awak kena ikut ayah. Okeylah. Dia suka kucing dengan ibu dia. Rezeki Allah datang, dia ikut saya akhirnya 18 negara dalam 8 bulan. Sejauh Mexico, setinggi Rusia, Siberia, sampai lalu Crimea sebelah kanan turunnya, ke Turki, ke Madrid, pergi mana lagi, Jepun, pergi Germany, Denmark, Vietnam ada, Laos ada, Thailand ada, Singapura ada sekejap. Jadi rezeki Allah datang. Akhir umur 15. Umur 16 hari jadi dia di Germany. Diberi hadiah oleh seorang teater, isteri seorang, tiba-tiba kontak saya, rezeki datang. Dia selesaikan satu masalah komputer di Luxembourg. Sistem dia, database dia. Dirosakkan oleh satu kawan lain. Orang Switzerland yang saya mengajar sistem komputer. Masa tu APEC ni maha guru komputer lah. Seluruh dunia lah adalah ilmu yang tak perlu ijazah, tapi APEC belajar sendiri dan juga ada guru. Ini balik pada soal guru. Guru ni tak semesti awak duduk sepanjang masa. Ada guru yang suruh kau, okeylah, awak pergi sana kejap. Ada kala guru panggil awak, ada kala guru duduk seketika, ada kala duduk sejam, ada kala duduk seminggu, sehari, ada kala duduk setahun. Tapi guru selalunya hantar awak pergi. Syekh guru sufi saya hantar orang pergi ke utara Sahara, pergi belajar bahasa Tuareg tu. Pasal apa, Syekh? Kerana bahasa tu akan hilang. Awak pergi ke Chiapas, Mexico, awak pergi buat dakwah kepada orang sana. Kenapa, ya Syekh? Kerana mereka ni kaum terakhir menerima Islam. Masya Allah. Awak bawa dinar ini kepada Mahathir, kepada dunia sebenarnya. Dan Syekh Muhammad dulu bawa akhirnya kepada Mahathir. Tahun 97, terima dinar. Jadi, ada hikmahnya, tapi guru tak semestinya. Kalau awak nak berguru dengan saya, awak jadi menantu saya ke, aku jadi menantu kau. Takkan aku menghadap kau sepanjang masa. Ya, tapi orang nak troll saya. Orang kata, tak ada orang pun tanya siapa guru saya. Ada yang kata, apa ni tak berguru ni? Allahu Akbar. Ya? Apa ni baca Quran ikut Google? Google ni alat. Kalau saya pakai cermin mata baca kitab, apakah awak nak troll saya? Apa ni yang pakai cermin mata? Nabi tak buat lagu tu, contoh lah. Saya bagi contoh, bukan saya troll balik. Saya rasa orang yang bercakap itu bodoh. Ya, bodoh, jahil, tak memikir, dan adat. Ikut perasaan emosional. Saya tak akan ikut emosional atau cuba jaga hati orang. Saya kena berterus terang. Ada kalanya awak jahil, bodoh. Kenyataan paling baik ialah say it in your face. Beritahu depan awak, saudara bodoh. Lebih baik daripada saya berpusing, tak apalah saudara, mungkin kita bincang, mungkin kita runding, mari kita belajar bersama, mari kita tunjuk ayat Quran.
Saya rasa itu cara yang salah, yang beat around the bush dan tak mengajar sesiapa. Ya, terlalu diplomatik, terlalu politically correct macam Donald Trump. Dia pantai je lah. Atau Mahathir, awak korup. Orang kata awak pun korup, mana bukti? Itulah Mahathir, hebat dia. Yeah. So, let's be frank lah. Ini zaman TikTok, kita abad ke-21. Kalau saudara silap, saya kata saudara silap. Kalau saya silap, awak kata saya silap. Tapi berikan hujah dan saya berikan hujah. Masalahnya, kita tak tahu berhujah. Bumi leper, dia kata. Saya kata buktikan, dia tanya saya balik, buktikan bumi bulat. Saya boleh buktikan, ambil batang tiang, satu diperlis, tegak, boleh measure 90 darjah, pakai berat, tali satu, gantung, dan gantung satu di Johor Bahru. Dia 800 km, dia ada division beberapa darjah, 7 darjah. Lepas tu kita boleh kira bulatan bumi dengan itu. Pada waktu yang sama, tengok dia punya bayang-bayang. Bayang dia mesti lari sikit. Bukan kerana matahari itu dekat. Matahari amat jauh. Kita boleh measure matahari berapa jauh. Itu kemudian. Kalau dekat, bakar habis kepala aku. Ya? Tapi kita tahu bayang dia lain. Kerana curvature. Ada 7 degrees curvature. Barulah kita buktikan bumi bulat. Senang je. Kalau kamu ada kawan ke utara, ke China, Mongolia, lagi senang. Boleh tahu bulat. Atau satu di India. Atau di Eropah. Di Afrika. Kita ada kawan di Afrika. Sebenarnya Amerika, you Skype aja tengok dah gelap. Macam mana gelap? You tengok shadow matahari. Bukan saja dia gelap. Tengok bayang matahari, kita boleh ukur dia punya angle. Dan tahu bahawa bumi ini bulat. Macam mana awak tahu berapa jauh? Macam mana polis tembak awak punya had laju? Dia bukan tengok meter kau. Dia tengok kalau kereta kamu laju. Polis. Datuk, kenapa awak saman saya? Pecah rekod dunia dalam hal laju. Sini 110 km. Awak macam pelesir 240 km sejam. Macam mana tahu meter saya? Awak main tengok aja macam mana awak tahu tengok tepat saya laju 245 km sejam. Apa pernah berada dalam kereta di Germany menuju Austria, no speed limit, autobahn di mana kereta punya highway di Germany tidak ada speed limit. Jadi kita bawa punya laju. BMW sewa. Kawan saya daripada Colombia duduk depan, dia punya sepupu duduk depan, aku duduk belakang, takut. Saya merakamkan. Ada dalam Facebook saya. 245 je. Tak boleh kena 300, tak boleh macam terbang. Lajulah. No speed limit. Pasal Jerman nak tunjuk terror kepada dunia, dia no speed limit. Orang speed limit 110, Perancis 140, Amerika 150. Okey lah, Jerman no speed limit. Hanya sekian saja tempat. Nak menuju Austria. Entah apa dia nak ajar Austria lah. Austria pun Jerman. Tapi Jerman yang relax dengan dia punya dada, dengan dia punya hidup social security. Kawan saya tu tak kerja. Bini kerja, aku kutuk dia. Akhirnya bini dia lari. Dan kawan seorang lagi. Ya. Jadi, macam mana polis tahu awak berapa laju? Dia ada menembak itu. Menembak tu pakai echo. Macam mana echo tu tahu saya punya? Kerana dia ukur jarak antara satu saat, berapa cepat. Awak kat mana, awak di mana. Jadi, dia boleh kira. Dia tembak aja tahu, 245. Itu sains, itu matematik. Tak boleh lah. Awak tak dalam kereta saya, awak tak ada bukti saya laju. Awak pergi challenge kat mahkamah. Sebenarnya, awak boleh challenge speed track tu. Awak cari piawaian dia. Ada tak diperiksa? Tak periksa. Bila kali tak akhir periksa, ada tak terbuka dia punya itu calibrator? Kan dia ada wayar tutup. Dia ada benda seal. Seal tu terbuka. You tengok you dah modify. Boleh. Orang tangkap awak dengan sebuk. Sebuk putih lah. Kalau lebih berapa gram, 20 gram, tak tahu berapa gram, boleh digantung. Sekarang Malaysia nak tukar lah undang-undang tu. Cannabis ini kerana Thailand dah. Boleh tanam dah. Dia jual ke pasar raya dah. Dan cannabis ini kan haram. Sehinggalah orang tunjuk saya dan beritahu saya, baru saya tahu. Jadi saya otak tak tertutup. Orang kata, alah, apa ni Allah. Macam pelitup.
Bila saya buka pintu, Allah, dia kata, Masya Allah, dia kata, Allah, dahsyat, dahsyat. Ya ni Allah, habis. Saya kata, saya tak vaksin. Alamak, Allah, dia tutup balik. Datuk kan dah vaksin. Oh, ya tak, ya juga, ya. Itulah masalah. Masalah orang. Apa tu buah satu, apa dia? Apa maksud dia? Oh, Mak Rabi hantar Ros. Terima kasih. Ros ni pun boleh buat duit ke? Hari tu saya tengok dapat 50 sen, mana RM2 lah. Apollo, buah satu. Apa maksud buah satu? Kita tafsirkan. Jadi, hidup bersama dengan ayat-ayat Allah adalah di mana-mana. Ayat Allah ni, dia seluruh alam. Ya, min ayatihi. Ayat Quran ni hakul yakin. Dia petunjuk. Huda, guru ni petunjuk. Al-Mahdi ni sudah ditunjuk. Tak ada. Ada Mahdi. Bunuh-membunuh, tuduh-menuduh. Taksu, berkhayal, silap mata, ahli sihir. Tak ada ahli sihir, khayalan yang dinampak. Ada dalam Quran. Nabi Isa disalib, tak nampak kepada kamu, nampak halusinasi. Oh, itu Tuhanku, tak. Awak nampak macam tuan, itu cantik perempuan ni. Mata kamu nampak cantik, hati tidak. Dan dia tak kekal kecantikannya. Kullu ma alaiha fan illa ibtiga wajhi rabbi a'la. Segala yang ada akan musnah, melainkan wajah Allah. Oh, macam mana nak tahu wajah Allah? Musnahkanlah segalanya. Siapa Tok Guru Tina Apek? Tak boleh disebut. Kerana Tok Guru itu tidak penting dalam perjalanan kita menuju Allah. Nama pun mursyid. Rashid. Dia macam tanda jalan. Kuala Lumpur 100 km. Ipoh 300 km. Melaka 150 km ke selatan. Menuju itu bukan Melaka. Itu papan tanda. Orang tengok gambar. Siti Nurhaliza. Cantik. 20 tahun dulu saya webmaster Siti Nurhaliza. Semua gila dia. Itu gambar dia, Pak. Okey. Orang dia sini. Jadi orang nak jumpa orang ni. Orang ni biasa. Memanglah orang biasa. Jumpa Nabi. Dia orang biasa. Dia jalan di pasar. Memang. Dan orang pergi jumpa Nabi. Awak Nabi Allah. Awak Rasulullah. Tolong. Bagi saya satu ayat jampi. Ini ada dalam Quran. Asbab menuju. Dia sebab satu ayat dah. Bagi kami satu ayat. Bagi kami satu janji dari Tuhan. Kita jumpa padri. Orang-orang kaum-kaum lain. Agama lain. Dalam agama suci Islam tak ada. Semua khurafat tu. Dia kata, bagi kita satu ayat. Bagi kita. Give us satu janji. Dan Nabi kata, tak boleh. Tak ada. Ayat Allah ni sajalah. Dan saya tak boleh tokok tambah. Saya tak boleh potong. Saya tak boleh lambatkan. Saya tak boleh sembunyikan. Nanti musnah aku. Awak musnah? Ya, saya manusia biasa. Saya tak ada apa. Saya penyampai wahyu yang diwahyukan bawa malaikat Jibril. Saya sampaikan saja. I am as like you lah. Orang tombak dia, gigi dia pecah. Orang baling batu, kena tumit, berdarah dia. Aku ni kebal ni tak ada. Nabi tidak kebal. Nabi jatuh sakit. Ada orang kata dia disihir. Sebenarnya kita kaji balik, difitnah. Tapi tak apa. Ya. Kata Yahudi ni ambil ni malaikat datang beritahu ayat tu, kita kena tengok dari mana ayat tu datang dan Quran cakap apa. Dan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, daripada kejahatan yang Allah jadikan. Jadi bila kita pegang ayat Allah, aku yakin semua kejahatan daripada Allah sendiri. Berlindung dengan dia. Ini guru saya pun ajar. Walaupun guru ajar tak ajar, ayat tu begitu. Dan ayat Allah, ayat tu mubin. Sebenarnya guru kita Allah. Imam kita, bila kita sembahyang, kita ikut belakang imam. Imam ikut siapa? Takkan dia ikut diri dia sendiri. Dia ikut Allah. Kamu sujud, semua tahu kan kita sujud kepada Allah. Ya? Ada orang kata tak baik, tak boleh ada pelitup, itu teknikal lah. Itu teknikal. Kita pergi kepada kebenaran. We are looking for the truth. Tapi macam saya kata tadi, ada orang kita terpaksa kata bodoh. Kerana dalam mencari kebenaran tak ada siapa yang bukan kata perfect, sudah Mahdi.
Mahdi bermakna Allah sudah diberi petunjuk, mesti masuk syurga. Tidak. Nabi kata, aku sendiri pun tak tahu apa akan berlaku kepada saya kemudian atau esok. Itu ayat Allah dalam Quran. Nabi diwahyukan dan Nabi sabda ayat itu dalam Quran, ya, bahawa dia tak ada ayat jampi, ya. Dia sebenarnya nabi-nabi semua kita tengok tak ada ayat jampi. Kita baca maksudnya. Jangan kita baca la haula wa quwwata illa billahil azim, la ilaha illallah wa la syarika la, lahul mulkul hamdu yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum la yuhituna bi syai'in illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. La ikraha fi din, kata Ibn Rushd. Kita baca, tapi bila tak tahu maknanya yang penting kita kata hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi sebaik kami. Ayat dia kata cukup. Cukuplah. Cukuplah. Kita kata bukan kita cukuplah. Tidak ada ayat jampi dalam Al-Quran. Dia ruqyah, bermakna dia mengubati. Bagaimana dia mengubati? Apa maksud takwil lah? Apa maksud mentaktilkan ayat Quran? Bukan melagu-lagukan. Bila kita berpantun, dia bukan berlagu, berpuisi, bermada. Oh, cantik bermada. Cantik bukan pada bunyinya, bukan pada lafaznya, dia pada maksudnya. Orang berpantun, seorang tulis, katakan you gila satu orang K-pop, dia tulis surat cinta kepada kamu. Aduh, saya terima surat cinta, kamu pun bau wanginya. Tapi surat cinta nilainya bukan pada wanginya. Ya, wanginya enak, tapi bukan pada baunya, bukan pada tulisannya. Makna dia, kekasih kamu tulis daripada Korea. Ini KJ Un kah? Kim Jong Un kah? Dari utara kah? Atau daripada K-pop? Apa K-pop kah? BTS kah? Daripada selatan. Saya tak tahu, maaf, saya jahil sikit K-pop ni. Jadi dia tulis surat cinta kepada kamu. Kamu ambil surat cinta tu, apa you buat? Dan surat cinta itu awak letak kat dinding, awak frame. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Faham ke? Dia dalam bahasa Korea. Awak cari penterjemah. Penterjemah pun Allah datangkan. Semua bahasa Allah ciptakan. Okey, bahasa Melayu Allah yang jadikan. Jadi Allah faham tak bahasa Melayu? Faham. Bahasa Cina, Tionghoa, Huai, Allah jadikan. Jadi Allah faham. Wak doa dalam bahasa Inggeris, Our Lord, show us the straight path. Dia faham kerana dia yang jadikan bahasa. Bukankah bahasa Arab bahasa syurga? Tidak. Ini keluaran oleh pejabat mufti wilayah persekutuan. Tidak siapa tahu bahasa syurga. Orang bisu. Macam mana ni? Orang pekat tak tahu, tak pernah dengar Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dia baca dengan isyarat. Allah tahu. Dia isyarat. Dia silap tajwid kot. Tak, Allah tahu. Itu sebab ada golongan wasabi wahabi, salaf panggil wasabi. Dia bila takbir tu tak perlu lafaz, kerana niat Allah tahu. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Kamu beritahu ke, kamu bongkarkan ke, sembunyi ke, kami tahu isi hati kamu. Itu sebab kita kena berjaga-jaga. We kena be careful. Ya. Syekh Sufi saya kata, depan manusia jaga lidah. Sebut sesat, haram. Tapi depan Allah, jaga hati kamu. Dan kita sentiasa depan Allah. Sentiasalah jaga isi hati kamu. Apa jadi? Allah datangkan ketenangan. Okey? Bila tenang, senang hidup. Senang hidup dalam dunia. Senang bertiktok. Bila Allah datangkan macam-macam rahmat, nikmat. Dan kita tak sedar kerana kita kurang tafakur. Kita tengok terlalu asbab dunia. Ya. Dunia ni tak ada, awak tak payah ikhtiar. Saya Alhamdulillah, saya suka belajar. Setiap manusia suka belajar. Ya. Jadi apa maksud awak tak berguru? Saya minat agama, falsafah agama, takkan saya tak berguru.
Saya pergi cari guru. Kadang-kadang saya pergi ganggu guru itu. Ya, kadang guru pun kata, cukup, keluar. Diam. Saya banyak guru, alhamdulillah, saya banyak musafir ke 40 negara dan saya mau musafir lagi. Masa PKP tak boleh keluar. Kawan pun kata, Ridwan, awak tak cucuk ke? Tak. Macam mana awak nak keluar negeri balik? Saya nak ajak awak pergi balik Vietnam. Saya nak ikut awak pergi Vietnam. Saya nak bawa pergi London. Saya kata, jangan risau. Allah janjikan ayat musafir. Maka saya yakin saya boleh musafir sekali lagi. Tengok. Dah buka dah. Tak payah cucuk dah. Tes RTK lah. Boleh beli 50 rial. Ke 10 rial. Ya. Boleh. Tapi apa ada misi di Malaysia ini nak sempurnakan janji yang Profesor Mustafa Ali Muhammad. Kerana dia buat Habatus Sauda bukan daripada kapsul. Tapi daripada, bukan pil. Daripada tablet. Tablet yang digunakan ajaib. Jadi saya tanya dia formula dia beritahu. Jangan kasih tahu orang saja. Dia punya ni begini, satu tablet sehari. Rahsianya, dia punya seluruh Habatus Sauda dicairkan. Disebutkan tidak diperah minyaknya. Kerana dia kata minyaknya tak sampai 40%, 50%. Seluruh biji, kerana dia kata ada banyak benda lagi tak dikaji. Wallahualam, bila dia sebutkan semua orang makan 100% penyerapan menurut dia, dan banyak efek. Saya sendiri makan pun alhamdulillah ada efek sikit lah. Rasa lebih muda sikit. Tapi kita belanja banyak dan kita kaji. Kerana kita beli rokok pun tak boleh saya tunjuk lah, ada orang kata dia tak suka lelaki merokok, okey lah. Ya. Jadi hidup kita ini, kita mencari diri kita. Semua orang. Ada orang kata, aku kerja ni nak dapat gaji lebih. Akan datang ujian. Akan datang subahan. Ya. Ayat Al-Hakumut Takasur hatta zutumul maqabir. Mengejar-ngejar harta sehingga kamu masuk kubur. Kalla saufa ta'lamun. Kemudian kamu akan tahu la tarawunna jahim. Ainulah kamu, makna kamu rasa api neraka itu, jahanam itu sendiri. Jadi Cina, saya bangsa Cina, mengejar kebendaan membuat saya sedar sakit. Bukan saya tak suka kebendaan, sakit, jiwa sakit. Saya ceritalah kenapa kalau kita pergi cari agama, kenapa orang pergi masuk kuil, kenapa orang pergi mandi. Saya tahu saya ada kawan-kawan yang amal Buddha, Hindu, kenapa dia betapa mesti ada kesakitan. Takkan kita tanya dia, awak sakit ke? Kenapa awak sembah-sembah ni? Awak sakit ke? Mesti ada dorongan. Kenapa dia asyik mengejar kekasihnya? Ada sakit, sakit jiwa, putus cinta, lebih sakit daripada tak sakit. Semua lagu cinta kebanyakan dia negatif. Awak tak balas kasih saya. Apa lagi? Walau aku tertinggal. Macam-macam lah aku. Banyak lagu. Kita cuba tengok lagu cinta. Sebenarnya kebanyakan lagu pun lagu cinta. Kenapa? Ya, kerana manusia ni emosi. Anu kata perempuan emosi. Tak. Lelaki pun emosi. Boleh katakan lagi emosi perempuan ni. Dia emosi dia tegur. Lelaki ni merajuk. Tak mana dia pergi merajuk. Masalah kita, ini yang saya cakap, bodoh ni awak ni. Membenarkan emosi mengawal anda. Jadi siapa guru anda? Syaitan. Dia berbisik dalam telinga kamu. Bukan dia, bukan. Bisikan ni dalam perkataan, hai, kamu pandai. Dia tu bodoh. Macam tu lah. Jadi siapa yang betul, siapa yang salah? Sendiri kena muhasabah sendiri. Itu cara dia. Jadi ayat Allah ni banyak bantu saya lah. Saya Quran bila saya baca, I get a lot of guidance. Macam musafir. Dulu saya takut musafir sampai kumpul wang. Saya kata saya akan jadi jutawan baru musafir. Sekali Allah tak reda. Saya jatuh dalam perniagaan tahun 2000. Kerana tolak rasuah, tak apalah itu. Tak payah cerita lah. Ada asbabnya, ada hikmatnya. Saya pun kata, tak jadilah aku jutawan ya. Tak jadilah aku ni nak musafir bismillah. Jadi, akhirnya saya kata, ini bukan caranya berjanji dengan Allah.
Kalau Allah berjanji kamu, kahwinlah. Kamu dapat nikah, kamu dapat rezeki. Itu janji Allah, kamu nikah. Jangan kata, Allah, aku belum ada duit hantaran 50,000. Allahu Akbar. Kenapa awak letak syarat pada Allah? Allah tak letak syarat kepada kamu. Masa surah Baqarah, Bani Israel ni, Allah nak menghukum suruh Nabi Musa AS suruh pergi sembelih seekor lembu. Mereka pula tanyalah dengan Tuhan kamu, lembu betina ke jantan? Tengok. Surah Baqarah tu menceritakan bagaimana Allah tak reda mereka menyoal balik benda yang Allah sudah bagi. An'amta alaihim, jangan kufur nikmat. Kalau boleh kahwin, cara syariat, cara sunnah, halal. Kamu beritahu seorang wanita, I love you. Ini hantaran saya boleh kasih RM400. Sebenarnya saya RM400 saja masa saya kahwin. Itu pun bukan pada keluarga. Saya beri pada keluarga angkat saya untuk buat kenduri. Keluarga kandung saya tak berikan apa-apa. Mak mertua saya masa itu dah arwah, Allah yarhamah, daripada Afrika. Dia kata, saya nak RM2,000. Saya kata, murah ni anak kau. Bukan. Saya kata, awak nak jual anak kau? Tak adalah ibu. Dia orang Afrika, orang putih Afrika, campur lah. Dia kata, bukan saya mau jual anak, tapi tak ada siapa nak give away her daughter. Wah, macam anak dia punya. Jadi kita nak nikah dia, kita kena beli anak dia. Okey, aku beli anak kau. Bukan, maksud saya, Allah tak letak syarat. Jadi saya beritahu dia dengan syarat Allah. Saya kata, nikah ni baik, selamat, ada syariat, ada rezeki. Memang rezeki datang. Ibu mertuaku mati kanser di rumah saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah berikan saya peluang jaga dia 7 hari terakhir hidupnya. Ramai orang jaga dia, dapat pahala. Tapi 7 hari terakhirnya dia mati di pangkuan kita. Dan lepas tu rezeki datang dan satu kekuatan batin datang. Tidak takut mati lepas itu. Bila kita tengok seorang yang kita kasihi mati dan pangkuan kita, senyum akhirnya muka dia, kamu akan didatangi Allah. Satu perasaan sakinah, cukup tenang. Sehingga masa tu saya rasa saya tak takut mati, saya nak ikut. Ya? Nak ikut. Aku nak pergi Brazil, nak ikut. Apek nak pergi Rusia, nak ikut. Semua nak ikut. Anak saya tak nak ikut. Itulah, jangan bawa anak bila dia dah akhir balik. Dah akhir balik, dia tak nak ikut dah. Dia sudah ada hawa sendiri. Sebelum dia akhir balik, umur 10-11, ajak dia mesti nak ikut. Sanggup lari dari rumah. Ini pengalaman saya dan pengalaman tuan-puan. Jadi tuan-puan, hidup kita ini, Allah hadir. Awak masih hidup boleh dengar. Renunglah. Bangun tahajud ni muhasabah. Allah dalam Quran Al-Muzammil sebut, bangunlah separuh malam, sepertiga. Kerana waktu itu tak sibuk dengan dunia. Tak diganggu manusia. Ini TikTok. Kadang-kadang kita padamlah TikTok. 5 minit tafakur. Kalau seminit pun payah tafakur. Tapi cuba 5 minute challenge. Jangan bergerak. Tapi nafas kena tarik 1 minit sekali. Kerana kita boleh tahan nafas 5 minit. Mati kita 5 minit. Kebanyakan orang 5 minit goal, pingsan. Tarik setengah minit lah. 1 minit sebenarnya boleh. 3 minit boleh. Kita tahan. Hentikan semua pergerakan. Dia boleh masuk pertapaan. Ini tak berguru ni. Apek lah guru, bai'at dengan Apek. Ikut apa Apek cakap. Renung atas ayat Allah. Renung atas diri. Apa yang berlaku saban hari. Apa yang berlaku siang tadi. Apa terlintas. Senang aja betapa. Apa terlintas hati kamu pagi tadi. Ada tak kabur? Tanya diri kamu. Kenapa tak kabur? Ada tak awak cakap besar? Ada tak awak anggap diri awak benar? Tak ada siapa yang benar melainkan Allah. Kamu tak tahu apa. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Wa ma khafa min ilmihi illa bima sya. Apa jua ilmu sedikit kamu terima adalah kehendak dia. Jadi kalau saya menganggap aku dulu belajar tinggi-tinggi, dapat ilmu, dapat PhD, syaitan marilah pasal melanggar ayat tu kursi. Itulah gunanya ayat kursi. Bukan nak halau syaitan. Syaitan pun boleh baca ayat kursi. Tapi maksudnya, bila kita kata baca
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Di sanalah tidak ada sihir lagi. Tidak ada sihir lagi. Bukan saya cabarnya. Tidak ya. Karena siapa aku untuk cabar? Bila aku nak cabar, sudah keakuan, sudah ego, sudah nafsu, sudah tidak mengesakan Allah. Syirik. Ada orang cabar saya, itu bisikan syaitan. A'udzubillah. Dan surah Muzammil, jangan menjawab penghinaan orang. Bila orang baca ayat Allah, orang hina, diam. Kami akan kumbang mereka, siapkan untuk mereka neraka. Na'udzubillah min zalik. Itu sebab berat juga ayat Allah ni. Bila kita ajar, kena tenang. Jangan emosi, jangan menjerit. Syaitan, jangan amarah. Jangan kata aku betul, engkau salah. Engkau tak mengaji. Allahu Akbar. Apakah orang tua akan terima? Wali Allah pun tak akan terima. Kau pergi tampar orang. Macam mana dia rasa? Marah. Bukan sakit. Dia tak rasa tamparan tu. Dia nak balas dendam. Jadi, emosi. Baik dan buruk. Kalau dia buruk, kenapa Allah jadikan syaitan? Ada baik, ada buruk. Dunia ada baik, ada buruk. Ayat Allah banyak baik, tapi diri kita lalai. Dan ada baik lalai, kerana manusia tak boleh mencekal kekasih kamu. Bolehkah kamu pergi jumpa dia 24 jam? Sangka dia suka menyampah. Jumpa dia sekali seminggu. Lagi dia sayang. Sayang isteri, tinggalkan. Ya, semua ada hikmah. Inilah hidup kita. Tak adalah berpegang satu ayat, pegang semua ayat saksama. Waktu ini ayat ini, waktu ini ayat ni. Ayat ni orang kata senjata. Betul. Tapi senjata tu bukan matlamat. Oh, bukan pegang Kristus, cium Kristus, peluk semua. Tidak. Dia senjata. Dia simbolik. Gitu. Inilah falsafah hidupnya. Jadi dah 5.22, ada lagi urusan hidup di sini. Kopi, bismillah. Ni'man, kopi cap. Api-api ke kapal lah. Lepas tu, jangan lupa promosi ada kat bio link saya. Apa tu sahaja seluruh bijinya, bukan minyaknya. Jadi kita kempen cara saksama, cara terbuka, ya. Dan Datuk Ustaz Kazim Ilyas, saya doakan kesihatannya dan saya ingin bertemu dengan dia. Ustaz Mawi Kauli saya dah bertemu dan saya ingin lagi bertemu dengan dia. Berapa ustaz lain saya dah bertemu dan mereka mengajar saya, mereka menegur saya terima tegurannya semua. Saya senantiasa belajar, saya tak akan berhenti belajar. Tapi saya bukan Al-Mahdi. Mahdi mana sudah diberi petunjuk. Saya muhtadin. Ihdinas siratal mustaqim. Macam Nabi. Sentiasa meminta petunjuk. Itu makam kita. Kita antara raja dan harap dan tahu. Kita takut masuk api neraka. Apakah saudara anggap? Apakah saya anggap? Saya ahli syurga? Bodohnya aku. Saya anggap diri saya masuk syurga? Bodohnya kau. Betul jahil. Tak tahu ayat Allah. Tak ada siapa diberi jaminan masuk syurga. Ada diberi janji, tapi engkau kena turut syarat janji. Awak ikut syariatku, aku janjikan syurga. Awak taat kepada aku rahmati engkau. Awak dekat dengan rahmat saya, dan engkau dapat syurga. Jadi janji bersyarat. You love me, I marry you. Macam tu. Kalau you don't love me, you pergi kahwin dia buat apa? Dia kata dia nak kahwin aku. Yelah, awak jangan duakan dia. Awak pergi merata ni semua ada. Mana dia nak sayang kamu? Sayang pun ada syarat. Kan kita pernah sayang anak tangan-tangan kan? Awak benci ke anak kau? Tak, saya tangankan lembut. Kerana saya sayang dia. Saya nak supaya dia tak jadi terlalu, dia memang nakal tapi tak jadi jahat. Contohlah. Jadi, tanya sesiapa, semua orang nak baik. Nobody nak cedera. Nobody nak sihir sebenarnya.
Tapi kerana turun-menurun, adat istiadat. Daripada kecil kita dengar. Sebenarnya kita bukan turun-menurun. Kita tak menurun. Kita lahir sekian waktu, 20-30 tahun saja. Sebelum tu kamu tak ada. Kamu bukan bangsa sekian. Kebetulan Allah letak kamu inna khalaqnakum min dhakarin wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, menjadikan kamu berpuak-puak berkabilah. Aku masuk kabilah Bugis. Saya kenal orang Bugis. Dia kata ada lagi tinggi. Mana? Jawa, Solo. Lepas tu orang Jawa kata ada lagi tinggi. Mana? Daing. No. Orang Daing tu anak dara tua-tua. Kenapa? Kerana mereka tak mau kahwin selain Daing. Begitu ya, dalam Bugis pun macam tu. Iya. Ada ini Mandailing, Batak Mandailing, Sumatera, Padang. Ada marga Nasution, ada marga Lubis. Awak Melayu? Tak. Saya beli saja kawan. Tapi kalau bangga marga dia, ada saya kawan Cina masuk Islam, saya tak mau kahwin Melayu. Dia anak dara tua, dia umur 40 tahun, dia datang jumpa saya. Papa, pakcik. Anak pakcik umur berapa? Anak pakcik baru 12 tahun, 13 tahun. Macam mana mau kahwin dengan anda? Allah, kenapa awak? Kenapa tak? Bangsa Islam banyak bangsa. Kamu tak mau Melayu, ada. Okey, Cina kurang lah. Ada India mama. Kalau tak mau India mama, ada Arab. Ada Siam. Macam orang Kelantan ni. Patani ni Siam. Separuh dia lain. Wanita dia cukup tekun. Pernah saya keluarga angkat orang Melo, Pasir Putih. Anak perempuan dia kata, Ridwan kamu duduk tidur makan tidur aja. Kenapa? Macam peli saja. Yelah, lelaki Kelantan macam tu, tidur makan. Kami yang jaga rumah semua. Ya, aku nak tolong sapu tak bagi. Macam itulah kan. Waalaikumsalam. Seri Sarima. Puan ke? Waalaikumsalam puan. Jadi, dah 1000 like Jadi, kita bertafakur puan. Ada cara dia tersendiri, Allah dah tunjuk. Manusia ni diberi akal. Itik. Saya pernah bela itik masa PKP lah. Orang kata, tak ada makanan semua. Akhirnya saya sedar Allah takkan bagi orang beriman kebuluhan. Tapi tak apalah. Kita kena ikhtiar, orang kata kan. Saya beli 10 ekor anak itik. Tuan itik kata, awak kena simpan berapa hari dulu. Jangan campak masuk air macam tu. Apa aku buat? Aku campak masuk air. Tak 10 itik tu. Tepi kolam. Dia mesti tabiat cukup comel. Anak-anak itik, anak-anak ayam, anak kucing, anak manusia, semua sama. Dia mesti cari ibu dia. Tapi anak itik tak ada ibu. Dia yatim semua. Pula dalam telur, mereka ambil 10 telur, menetas incubator. Jadi anak, dia pun pip panggil ibu dia. Sudah Allah jadi DNA ni panggil ibu. Cici. Tapi ibu ni tiada. Ibu dia kena sembelih ke apa, tak tahu. Jadi ambil 10 anak ni, satu itik RM3.50. Masa beli Kuala Pilar lah. Saya tak tahu sekarang. Siapa yang ada tanah, belalah itik. Ada tepi air, belalah itik. Tapi ini ilmu ni Apek nak sampaikan. Apek baru 1 round dah jadi tok guru. Macam ni lah. Awak berapa round? Anak itik ni. Kerana tak ada ibu dia, dia ikut telinga dia, tengok badan kawan dia. Dia ikut kawan dia. Satu pergi sini, semua pergi sana. Satu pergi sini, sampai terhimpit mati pun ada. Jangan bela lebih 30. Akan ada satu mati kat bawah. Dia tak tahu. Dia ikut naluri yang Allah turunkan. Sebenarnya anak itik ni bukan lebih 10. Awak pergi beli lebih 10 buat apa? Itu sebab Allah bagi angka yang betul. 8 ke 10 ke 12. Jadi 10 tu takkan terhimpit. Dan ibu itik duduk tengah. Mereka sekeliling bawah untuk panas. Boleh buntuk cukup 10. Wah, ini punya ukuran. Kalau lebih 20, tercekik mak dia. Jadi 10 ni, dia ikut semua ni. Ikut sana. Dia makan, rupanya dia makan semut. Saya tengok dia, pum, itulah, aku tak payahlah beli ubat semut lah ya. Anak itik, anak ayah. Allah jadikan dia pergi cari tu semua ulat-ulat kecil-kecil. Dia bersihkan tempat kamu. Tapi dia berak pula lah Okey, tak apa, dia bajakan. Itik ni, pergi ke tepi air, macam mula takut.
Sekali kita datang tu takutkan dia, satu lompat masuk dalam, dia terkejut sekejap, ni baru lahir Musari. Lepas tu dia boleh buat gimnastik, lompat tu semua anak itik semua ikut, lompat masuk. Semua lompat masuk. Jadi saya dapat ilmu. Mereka itu ada ilmu. Manusia pun ada ilmu. Pendek cerita lah ya. Saya nak akhir sekarang. Bismillah. Semua manusia ada ilmu. Tak sedar, prasadar. Dia lahir saja, dia cari ibu. Cuba ambil anak. Siapa ada anak-anak, letak pada dada ibu ke apa, kita letak jari sini. Dia nak cari puting susu ibunya. Dia tahu itu makanan, tapi dah naluri. Lepas tu dia panggil mah. Itu ya mama, ibu. Bahasa linguis ibunya papa. Tetek apa papa tu? Jadi bahasa itu Allah jadikan, kerana Allah sebut wa min ayati khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu sinatikum wal wanikum. Berlainan lidah bahasa dan warna kulit kamu. Inna fi zalika la'ayati liyatafakkarun. Sesungguhnya itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang senantiasa berfikir. Maka dengan itu saya doakan, Rabbana atina lana min ladunka rahmah. Tuhan kami, kurniakan kami rahmat di sisimu, wa hiya lana min amrina rasyadah, dan dikurniakan pemudahan segala urusan kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.